Okey, dalam video sebelum ni saya ada menceritakan pengalaman saya sebagai pengidap bipolar disorder. Jadi kali ini saya ingin bercerita mengenai bagaimana saya boleh dikatakan sembuh sekarang dengan mengamalkan 4 aspek yang penting dalam proses rawatan, iaitu proses biologi, psikologi, sosial dan juga spiritual. Untuk aspek pertama, biologi, apa yang penting sebagai pesakit adalah kita perlu makan ubat. Tetapi cabaran bila kita makan ubat ni, orang tak faham. Orang tak nampak keperluan dia dan orang minta kita stop dengan alasan nanti takut ketagilan, nanti takut tak produktif. Tak dinafikan kesan sampingan ubat itu boleh memberi masalah kepada diri kita dari segi produktiviti, seperti kita mual, kita akan rasa sakit kepala. Tetapi itu mungkin hanya untuk sekejap saja, sebab lama-lama kita akan rasa serasi dengan ubat. Bila kita tak makan ubat tu yang sebenarnya membuatkan keadaan kita lagi bertambah teruk. Dan untuk pengetahuan semua, ubat psikiatri ni dia mahal tau. Jadi kalau kita tak nak makan ubat, lebih baik kita berbincang dengan doktor dan untuk mendapatkan option lain. Kalau ikut macam saya, sekarang ubat yang saya makan ni 4 jenis. Harga dia lebih kurang 1,000 lebih lah untuk sebulan. Dan dari segi biologi juga penting untuk kita mengamalkan makanan yang seimbang. Selain itu, kita juga perlu beriadah lah untuk mengeluarkan kita punya hormon-hormon yang sepatutnya menyumbang ke arah kesembuhan. Penting juga untuk kita menjaga tidur. Bagi pesakit bipolar ni, doktor memang sangat menyarankan kita untuk menjaga tidur awal dan juga dapatkan tidur yang sepenuhnya supaya kita boleh lebih bersemangat untuk esok harinya. Sebab kalau kita tak jaga tidur ni, mungkin kita ada potensi untuk mendengar sesuatu yang tak wujud, untuk nampak sesuatu yang tidak ada. Jadi penting juga untuk kita makan ubat yang doktor bagi kalau kita tak boleh tidur. Ubat tu dikenali sebagai benzodiazepine. Dari segi biologi juga, saya ada menjalani rawatan elektrokonvulsif terapi atau dikenali sebagai ECT. Waktu ni saya dimasukkan ke ward selama 3 minggu dan juga saya diberi current yang rendah untuk menstabilkan neuron-neuron dalam kepala. Kesan dia mungkin kita akan cepat lupa dan juga banyak perkara yang kita lupa, tetapi alhamdulillah sehingga sekarang, sejak dari November 2019, saya lebih stabil. Dan elemen kedua yang penting dalam proses kesembuhan adalah faktor psikologi. Seperti yang kita maklum, antara ciri-ciri kemurungan adalah apabila kita sukar untuk berfikir positif. Tetapi kita perlu ada usaha untuk berfikiran positif walaupun tak mudah. Tapi kita kena tahu cara dia. Antara cara yang saya lakukan adalah saya berjumpa dengan psikologis klinikal yang mana mereka akan ajar kita cara untuk menerima apa yang kita fikirkan dan juga bagaimana untuk kita menghilangkannya jika perlu. Sebagai contoh, waktu kemurungan saya risau mengenai perkara yang belum berlaku atau dikenali sebagai overthink lah. Dan klinikal psikologi akan ajar kita step by step macam mana nak hilangkan rasa overthink itu. Dan oleh itu saya sangat recommend lah untuk kita berjumpa dengan psikologi klinikal. Saya juga menjalani terapi relaksasi bersama occupational therapist. Antara yang penting juga yang kita boleh buat adalah untuk kita lower expectation. Lower expectation ni sama ada kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Sebagai contoh, masa study, orang kan biasanya buat master 2 tahun saja, tetapi saya buat 4 tahun. It's okay kalau itu je kita mampu. Dan penting juga kita acknowledge yang kita ni sakit dan jangan menafikan perasaan. Macam setengah orang kata, bila kita fikir kita sakit, nanti kita sakit. Sebenarnya tak betul pun. Sebab kita kena tahu yang kita sakit supaya kita boleh lakukan sesuatu untuk proses kesembuhan dan bangkit semula. Yang ketiga, aspek sosial. Kat sini penting untuk kita kembali dan bergaul dengan masyarakat. Seperti saya kongsikan sebelum ni, saya deactivate Facebook, Twitter dan juga laman sosial saya. Dan waktu ni saya kembali reactivate untuk bersama dalam masyarakat. Saya juga mendapat sokongan yang padu daripada keluarga yang menemani saya mendapatkan rawatan, suami yang setiap malam akan ingatkan saya untuk makan ubat, dan juga saya juga menyertai usrah yang mana saya mendapat bantuan daripada rakan usrah. Sebagai contoh, masa saya mania, saya berbelanja duit di luar kawalan. Jadi usrahmate saya akan pegang saya punya kad bank dan juga kad kredit. Selain itu, saya juga aktif dalam beberapa NGO kesihatan mental, antaranya Malaysia Mental Care Association, MICARE, dan juga sekarang saya bertugas di Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia atau dikenali sebagai PKPM.
Selain itu, saya juga mendapat support daripada Depression Survivors Malaysia di Facebook. Dan kami di Depression Survivors Malaysia ada melakukan beberapa kali pertemuan untuk berkongsi perasaan dan juga berkongsi cabaran sebagai pesakit mental. Saya juga aktif dalam program-program yang berkaitan kesihatan mental, yang mana kalau ada program berkaitan kesihatan mental, saya akan cuba join untuk mendapatkan maklumat yang sahih supaya kita dapat menerima keadaan kita. Dan bagi saya, satu self satisfaction bila mana kita dapat berkongsi dengan orang ramai mengenai penyakit ini. Saya punya azam untuk membasmi stigma. Saya yakin dengan stigma ini ramai yang akan terseksa disebabkan orang-orang yang tak faham. Jadi bila stigma rendah, kita akan lebih menghargai diri kita sendiri. Terakhir sekali adalah aspek spiritual. Mungkin ramai yang mengaitkan kemurungan dengan masalah dalaman atau masalah rohani kita. Tetapi mungkin orang tidak tahu yang waktu kita sakit, waktu tu je lah yang kita rasa betul-betul kebergantungan kita pada Allah, sebab kita rasa tak ada tempat dah untuk kita minta bantuan selain daripada Allah. Bila sebut spiritual, dia bukan sahaja melibatkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga melibatkan hubungan kita dengan orang lain. Jadi kita perlu untuk menunaikan hak-hak orang lain walaupun kita nampak simple, seperti senyum dan juga memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Selain itu, saya juga mendapatkan rawatan ruqyah. Saya selalu kerapkan melazimi maksurat dan juga jika mampu saya akan mengamalkan manzil sebagai pendinding. Selain itu, saya juga berpegang kepada konsep memaafkan diri dan juga memaafkan orang lain. Memang sukar untuk kita memaafkan atau melupakan jika ada perkara-perkara yang buruk ataupun trauma lama yang memberi kesan kepada diri kita. InsyaAllah dengan memaafkan, kita boleh mendapat ketenangan. Bersama membina masyarakat.